kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjalani satu bulan yang Nabi sebut telah datang kepada kamu syahrun, sebuah bulan, syahrun mubarak, yang Nabi sebut bulan yang penuh dengan berkat Ramadan. Jadi dengan bulan ni Nabi kata iza dakhala alaihim Ramadan, bila sampai bulan Ramadan ni futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghuliqat abwabul jahannam, ditutup pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dirantainya syaitan-syaitan. Baik. Jadi hari ini insya-Allah kita akan Ramadan ni sifat dia berbeza sikit. Dia lebih hujung, lebih makin lama makin kena serius. Di akhir itu dengan penghujung itu jauh bertambah lagi kita kena makin bertambah kena kita fokus dan juga mantapkan kita punya tujuan awal tu, semangat gairah kita untuk mempertingkatkan ibadah kita pada bulan tersebut. Baik. Sebab itu dalam satu hadis Nabi, bagaimana keadaan Nabi ketika bulan Ramadan digambarkan oleh sahabat. Antaranya dalam satu hadis disebutkan kana Rasulullahi ajwadun nas. Kana Rasulullahi ajwadun nas. Ajwad ni maknanya yang paling pemurah. Paling pemurah, manusia yang paling suka buat baik. Apa je kebaikan yang paling tamak nak buat, Nabi lah. Paling segera nak buat, Nabi lah. Sedia ada Nabi begitu. Ini atas juga Allah sendiri cipta Nabi dia memang sempurna demikian. Kemudian beza Nabi ni, kata dalam hadis ni lagi yang kita nak perhatikan, kana Rasulullah ajwadun nas. Nabi ni sedia ada memang manusia yang paling tamak nak buat baik. Okey. Kemudian wa kana, kata hadis ni lagi, ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi dia jauh lebih hebat lagi, tamak nak buat baik bila baru masuk bulan Ramadan. Kan pelik tu. Dah sedia, dah terbaik dah. Tapi kat hadis ni kata, dan dia jauh lagi lebih tinggi lagi hebat dia, kebaikan yang Nabi ni lagi banyak buat bila pada bulan Ramadan. Apa sebab dia? Jadi kita nak tengok apa sebab. Dalam hadis ni ada jawapan dia. Bila, ketika mana, kenapa bulan Ramadan ni Nabi lebih hebat lagi daripada hari-hari biasa dalam buat baik. Lebih hebat. Puasanya, solatnya, infaknya, ucapannya, semuanya lebih hebat kebaikan dia pada bulan Ramadan. Jadi sebab dia disebutkan hina yalqahu Jibril. Hina yalqahu Jibril, ketika pada bulan Ramadan ni mana-mana. Kenapa? Ketika Jibril datang menemui Nabi. Bulan paling kerap Jibril datang bila? Bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemui Nabi, kemudian wakana, dan adalah Jibril ni, wakana yalqahu fi kulli
lailah min Ramadan. Dan adalah Jibril ni menemui Nabi pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Apa Jibril buat? Apa tugas Jibril? Satu je. Apa dia? Ajar wahyu. Jadi kullu lailin fi Ramadan yudarisuhu Al-Quran. Al-Quran. Jadi Jibril ajar Quran. Jadi sekarang ni kita nampak apa faktor Nabi bulan Ramadan jauh lebih hebat. Kegairahan dia buat kebaikan. Apa faktor? Quran. Faktor dia Quran. Sebab tu kita benda-benda macam mana kita boleh suka benda tu? Mesti ada sesuatu faktor. Jadi cari faktor. Tapi masalahnya bulan Ramadan kita tak nampak faktor apa yang menyebabkan kita akan gila-gila nak buat ibadah. Sebenarnya faktor yang sebenarnya adalah Nabi dia boleh buat apa pada bulan Ramadan? Yudaris. Apa ni? Daris apa? Mengajar. Dan mengajar ni sebenarnya apa dia? Apa dia? Mengajar ni dia punya ni dia dalam ni. Yufahim. Ada makna apa? Memahamkan. Itu maksud dia. Memahamkan. Jibril datang ni ajarkan Nabi Quran, memahamkan dia dengan ajar lagi wahyu yang dah masuk tu. Jibril bukan bagi wahyu baru bulan Ramadan ni. Mengulangi apa? 30 juzuk tu. Ulang balik yang dia dulu, menambahkan lagi apa lagi. Jadi sepatutnya bulan Ramadan kita lebih gairah nak tengok apa? Quran lah. Lebih gairah untuk apa dia? Bersama dengan Quran tu, bersahabat dengan Quran sungguh-sungguh. Sahabat macam mana tu? Lagi nak sungguh nak apa usaha untuk tengok, baca sikit tafsir dia, apa ayat ni Allah kata kat kita. Sepatutnya bulan Ramadan macam tu. Bukan lagi pulun pula bulan Ramadan, lagi pulun saya nak baca saja. Terbaliklah pula. Tak. Faham Bulan Ramadan ni kita sebut tadarus tu. Oh, yang orang faham tadarus apa? Tadarus. Nak baca sampai khatam lah. Betul? Kesilapan sikit kat situ. Tadarus bukan sekadar baca sampai khatam. Ngajar ni dalam ajar ABC satu kan. Lagi dah ajar ABC. Boleh eja dah ayam. Ayam tu apa? Fahamkan dia apa itu ayam, apa dia, semua benda tu. Itu maksud dia. Saling mengajar tu. Lepas tu lagi alangkah malang kalau bulan Ramadan lagi kita nampak kita tertipu dengan apa? Kuantiti. Sedangkan Nabi ni kuantiti ke kualiti lebih dah? Dua-dua sekali lah. Usahakan kualiti kita dengan Quran di bulan Ramadan lebih baik daripada kualiti sebelumnya dari segi bacaan dan dari segi kefahaman. Mesti usaha macam tu. Sebab inilah dia faktor yang menyebabkan Nabi ajwad, jauh lebih luar biasa daripada biasa. Biasa pun dah luar biasa, Nabi luar biasa sebab Quran. Sebab Quran hari-hari dengan dia. Biasa Jibril datang sebulan mungkin jarang. Kali ni Jibril datang setiap hari, dan kerana ini semangat Nabi lain macam. Sebab setiap hari dia dapat satu apa dia? Pengisian daripada Quran yang hebat dalam jiwa dia. Sebab tu Nabi jauh lebih hebat pada bulan Ramadan. Kerana apa? Faktor Quran itu sendiri. Dekatnya dia dengan Quran, dan Quran ni ketika ini memantapkan kebaikan yang Nabi ni dalam hal kebaikan. Sebab tu kata hari lagi wala Rasulullah, dan benar-benar Rasulullah itu ajwadu, sangat gairah untuk buat, sangat pemurah untuk buat kebaikan. Ajwadu bil khair dalam apa saja kebaikan, min
minar rih al-mursalah. Seumpama angin yang meniup. Angin betul terus je, tak pernah langsung apa ada nak fikir-fikir ke. Jadi ini kita nampak Ramadan ni, sebab itulah Ramadan ni syahrul mubarak. Ramadan ni Nabi sebut syahrun mubarak. Mubarak. Dan syahrul, apa itu mubarak? Syahrul Quran, bulan Quran. Jadi ni faktor kita nak dapat keberkatan bulan Ramadan dengan Quran. Jadi cara kita nak dapat keberkatan dengan Quran ni dengan apa? Kefahaman dia dan juga pengamalan. Kefahaman dan pengamalan dia. Sebab itulah di sini dia ada dua. Nabi kata dalam hadis, siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan satu, kefahaman dia menyebabkan dia iman dia tinggi. Imanan. Kemudian ihtisaban. Ihtisaban dengan imanan. Iman ni apa? Keyakinan. Keyakinan tentang apa? Kewajipan dia berpuasa di bulan Ramadan tu, dengan dia kena buat wajib untuk dia berpuasa, dan juga keyakinan dia tentang ganjaran pahala yang Allah berikan terhadap siapa? Terhadap Allah lah. Allah. Tentang anjuran Allah perintah Allah puasa ni, terhadap perintah Allah. Terhadap perintah Allah tinggi Kemudian ihtisab. Jadi ihtisab ni dia ada dua lah, iaitu apa? Harapan yang tinggi terhadap pahala daripada Allah. Dan juga kebimbangan yang kerisauan yang tinggi, kerisauan yang tinggi terhadap amalan tidak diterima. Dua ni ada dalam ihtisab. Sangat harap dapatlah pahala puasa aku hari ni. Ya Allah, janganlah puasa aku 30 hari ni punya tak ada satu pun yang diterima. Subhanallah. Ni. Bila kita ada dua rasa ni, ada semua ni dengan ni, apa jadi puasa kita? Pasti tinggi tingkatan dia. Tapi bila tak ni kan, puasa ni sekadar apa? Sebab tu Nabi kata, ada orang dia puasa, sebenarnya apa puasa dia? Tak makan minum je. Itu je. Tak ada lain pun. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, ni hadis Nabi, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Boleh jadi seorang yang puasa tidak ada pun pahala puasa untuk dia, melainkan sekadar lapar je. Dia rasa lapar je sebenarnya, kan? Itu je. Dan juga rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Boleh jadi juga seorang yang tarawih malam-malam,
Lepas tu bangun pula, kan? Tidak ada pun pahala pun dia buat semua tu, kecuali hanya sekadar berjaga malam je. Sebab apa? Gagal sebab apa? Sebab ada hadis satu lagi. Jadi Nabi kata, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kata, siapa yang tak tinggalkan ucapan yang keji, ucapan ataupun ucapan kosong, sama je macam sebelum puasa kan, suka macam tu, bulan puasa pun sama. Betul yang bulan puasa dia lain, tapi dia serupa je. Siapa yang tertinggal ucapan keji dan beramal dengan hal tersebut, beramal ni melakukan semuanya. Bulan Ramadan, tengok lagi drama sama je, tak ada beza pun. Dia tak ada rasa istimewa bulan Ramadan tu. Saya kena jadi orang yang baik bulan Ramadan ni, lain saya nak azam. Tak ada, sama je. Dia tak rasa istimewa bulan Ramadan tu. Sama je, semua sama, tak ada beza. Jadi siapa yang tak tinggalkan hal tu, Allah kata apa? Maka tidaklah Allah berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum. Maknanya apa? Allah tak berhajat pun puasa dia. Tak payah puasa pun sebenarnya. Puasa dia sekadar apa? Allah tak hajat pun dia nak tengah minum sungguh-sungguh tu. Tak payah buat sebenarnya, hakikatnya di sisi Allah. Sebab apa? Sebab tak tinggalkan ni. Sebab tu Nabi kata hadis ni, dia tak rasa istimewa pun puasa. Sedangkan puasa istimewa dia macam mana? Allah ni tinggikan orang puasa sampai tahap apa Allah kata dalam hadis. Nabi sumpah dengan nama Allah. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya. Maksudnya siapa? Allah. Jiwa, nyawa Nabi dia di tangan Allah, biyadihi. Wallazi nafsi biyadihi, dia kata la khulufu fami shaim, la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihi misk. Apa Nabi kata ni? Demi Tuhan yang jiwa aku berada di tangannya, benar-benar sungguh-sungguh bau mulut orang yang puasa jauh lebih baik di sisi Allah, di sisi Allah daripada bau wangian syurga. Bau mulut, maknanya benda remeh je, bau mulut je, busuk kan. Sebab orang puasa memang mulut dia busuk. Gosok lagi gigi macam mana pun mulut busuk. Sebab yang busuk bukan kat mulut, busuk kat mana? Nafas dalam ni. Proses disebut apa? Ketosis. Proses tu dia akan keluarkan bau. Dan memang bau akan keluar bau busuk. Bau itulah. Perut kita bila kita pagi-pagi kita dah set puasa, badan kita ni dia akan buat namanya ketosis. Proses tu untuk apa? Adalah untuk, jadi badan kita dia stabil. Dan automatik dia akan keluar buang untuk bau tu. Sebab tu kita gosok gigi macam mana pun memang akan keluar bau. Sebab bau bukan dari sini, bau daripada dalam perut. Jadi Allah kata apa? Demi Allah, Nabi bersumpah, sudah pasti bau orang yang puasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi.
Jadi ni bau mulut, seremeh-remeh bau mulut je. Cuba bayangkan kalau ngaji dia, ibadah dia macam mana? Lagilah baik di sisi Allah. Bau mulut je pun Allah ambil kira, kan? Kalau dia baca Quran, kalau dia solat, kalau dia puasa sungguh-sungguh dengan iman itu, apa jadi? Memang hebat lah. Jauh lebih hebat lah maknanya. Sebab tu dia pun juga kena ambil kira benda-benda remeh dia kena tinggalkan. Sebab apa? Oi, tak boleh jadi ni. Allah memang ambil kira di sekecil-kecil perkara aku di bulan Ramadan ni. Bau mulut aku pun Allah ambil kira. Oh, aku tak boleh bazir ni. Tak boleh rugikan ni mulut saya ni. Sepatutnya macam tu. Kalau dia nampak tingginya Ramadan punya fadilat tu, tapi serupa je perangai dia, maka apa? Allah tak perlulah dia puasa pun sebenarnya. Ni takut kita. Jadi sebab itu dalam ayat ni ada dalam Quran juga serupa juga. Pada zaman Nabi, maknanya apa yang di sisi Allah jauh lebih baik sepatutnya bagi orang beriman. Dia nak cari apa yang kebaikan di sisi Allah tu jauh lebih baik. Pada zaman Nabi ada orang beriman juga, ada orang-orang yang bersama dengan Nabi tapi dia tak nampak kebaikan dengan Allah tu. Dia lebih suka kepada dua perkara ni. Cuba tengok dalam surah 62. Surah 62 ayat 11 ayat last. Ayat apa ya? Ayat dia. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Bila mereka lihat apa? Lihat apa? Tijarah, perniagaan. Au lahwan. Kan? Dua ni, apa ni? Perniagaan, hiburan. Dua ni. Apa mereka buat? Infadu ilaiha. Mereka tinggal Nabi, mereka pergi situ. Ini sifat orang beriman ke bukan? Bukan. Orang beriman dia tak akan pergi kat situ sebab dia nampak lebih tinggi. Sedangkan tengok ayat tu. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Di sisi Allah tu pahala jauh lebih baik daripada benda ni. Tapi bayangkan bulan Ramadan, mana lebih banyak, lebih gairah. Tu ujian sebenarnya tau. Kita jangan sangka ini rezeki bulan Ramadan. Ya, satu hal, tapi ia juga ujian untuk kita. Lagi Ramadan, lagi sengaja buka apa? Allah uji dengan apa? Lagi melimpah ruah. Allah nak tengok, dia nak ambil di sisi aku pahala ke ataupun dia nak ambil dunia punya. Faham tak? Ramadan lagi galak tak hiburan? Lagi galak hiburan. Sebab lagi dia punya rating, dia punya ni lagi dahsyat. Itu sebenarnya sebagai apa? Ujian. Allah nak tengok siapa betul-betul beriman. Allah uji kita bulan ni, siapa betul beriman. Tapi kalau bulan Ramadan kat bazar 3 jam, kan? Macam mana jadi kakak? Semata-mata untuk makan tu. Sedangkan dengan Allah sejam je tarawih kan, 40 minit habis balik. Bayangkan kalau macam ni, sebenarnya dia termasuk yang mana? Silsilah yang anil hadis ni. Kita tengok ukur diri kita kat Ramadan ni, kita sebenarnya kat mana? Sibuk kan ni? Sepatutnya lagi galak apa? Ma indallah. Masa ni nak solat betul-betul. Masa ni nak fokus betul-betul tu. Jangan biarkan diri kita disibukkan benda yang merugikan kita sebenarnya. Tapi ni adalah ujian. Tak boleh ni. Ketika ni lah saya nak dapat income tinggi. Memanglah itulah ujian dia. Macam juga siapa? Orang Yahudi kan. Hari Sabtu tu dilarang tangkap ikan. Hari itulah ikan banyak. Betul tak? Hari itulah ikan banyak. Jadi kita diuji sekarang Ramadan ni, lagi besar ujian kita. Jadi macam mana dengan kita? Tengok dah separuh Ramadan dah ni, kan? Macam mana kita? Kalau kita masih lagi, kita kena betulkan. Cuba tengok, jangan rugikan. Sebab ni Ramadan yang keberapa kakak bagi kita? Siapa boleh jamin ni Ramadan saya yang ke depan ni? Mungkin saya ada lagi 3 Ramadan. Siapa boleh jamin? Ramai dah terkandas tak sampai Ramadan dah, kan? Kita tak tahu ni tentang Ramadan last. Nabi kata, satu lagi dalam hadis ni, Nabi dalam satu hari panjang. Jadi Nabi aminkan Jibril tu. Nabi kata Jibril kata raghima anfu abdin
idza dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba apabila masuk Ramadan kepada dia, Ramadan bertemu dia. Allah kata ni, dah khala maknanya apa? Ramadan yang datang kat kita sebenarnya tau. Seolah Ramadan yang ziarah kita. Kita ni duduk je. Kita seolah-olah Nabi gambarkan orang ni dia tak cari pun Ramadan. Ramadan ni dah masuk sebab terpaksa je. Rupanya selama ni dengan ibadah yang dia buat dia sebab apa? Sebab beban untuk buat. Dah dibebankan untuk buat, buat je lah. Rupanya tak nampak sebenarnya ibadah tu adalah satu kebaikan untuk dia. Alangkah ruginya orang macam ni. Jadi dia kata alangkah ruginya, celakalah orang yang ni bila Ramadan datang berjumpa dengan dia, bertemu dia, lalu keluar Ramadan berlalu macam tu saja, lam yughfar lahu. Dia sikit pun tak dapat keampunan Allah. Sebab apa? Dengan sikap je yang serupa je. Ramadan tak datang apa makna untuk dia. Jadi alangkah ruginya orang yang, sedangkan Ramadan ni Nabi kata man shoma ramadana imanah wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi ni semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan yang kita kena tahu untuk dapat penghayatan. Jadi pertama, Ramadan apa faktor Ramadan ni jadi terbaik? Quran Nabi kata. Dan Quran ni menatijahkan kita kesan dia ni untuk bina ingat iman kita yang tinggi dan ihtisab. Ni alangkah ruginya bagi orang yang hakikat puasa itu bukan sekadar apa? Makan dan minum, tinggal makan dan minum. Jadi kita kena jaga dua dalam puasa. Selalu orang jaga apa? Satu je. Lalu orang fikir puasa apa? Apa syarat sah puasa, apa sebab-sebab pembatal puasa. Betul tak? Silap patutnya kita kena jaga dua. Pertama, syarat sah atau batal puasa. Kedua, syarat diterima atau ditolak pahala. Ni jarang fokus. Dia duduk fikir ni je, sah ke batal, sah ke tak, tu je. Asalkan sah, selesai lah kata. Belum tentu lagi sah, memang sah puasa dia, tapi apa? Pahala puasa diterima atau ditolak. Ini dua benda yang kita kena ambil peduli, iaitu sah dan batalnya puasa, dan juga pahala kita ni ditolak atau diterima dalam puasa tersebut. Iaitu dengan apa? Tinggalkan apa? Syahwat apa? Syahwat mata. Sebab orang ramai yang puasa ni dia tinggal syahwat perut je. Kan? Rupanya puasa dia rasa syahwat perut je. Syahwat mata dia tak jaga. Syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat telinga, syahwat mulut dia tak jaga. Puasa semua sekali. Semua itulah nama dia puasa, menahan, imsak, menahan sesuatu, segala kehendak syahwat dia min ajli Allah. Sebab itulah puasa Allah kata kullu bani Adam, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam milik dia. Kita punya. Kita buat, kita dapat lah. Kemudian wal hasanatu bi amsyari amsalha, bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin wa di'fin. Jadi dan setiap pahala, setiap kebaikan yang kita buat 10 kali ganda sampailah 700 kali ganda. Kemudian Nabi kata illa siyam, ni hadis kursi. Allah kata setiap amalan anak Adam tu milik dia, dan setiap yang dia buat kebaikan aku bagi 10 pahala, bahkan boleh ganda sampai 700 kali ganda, kecuali puasa. Allah kata kecuali puasa. Fasyamu li, kerana puasa ni aku yang punya. Lepas tu ada ulama syarahkan puasa ni kenapa? Amalan lain kalau kita buat amal kebaikan dalam pada tu kita menzalimi orang, boleh jadi apa dia? Amalan kita boleh pindah kat orang tak? Boleh silap kita muflis. Kecuali puasa tak. Puasa antara kita dengan Tuhan je. Kita buat dengan orang ni amalan dengan manusia kan. Beza silap boleh hilang kita punya, pindah kat orang sebab dosa kita pula. Tapi puasa tak. Puasa special. Puasa Allah simpan, dia sendiri simpan. Siapa pun tak boleh ambil. Siapa pun tak boleh ambil. Untung tak kalau betul-betul puasa ni kita jaga. Ya, special. Wa ana ajzi bi, Allah kata wasyamul li wa ana ajzi. Puasa ni aku yang punya, siapa pun tak boleh ambil pahala orang ni punya. Ni aku yang simpan kan.
Aku akan bagi rahsia, aku akan bagi macam mana hebat dia, aku akan bagi. Allah kata. Dan wa ana ajzibi, aku sendiri akan balas dari siapa? Daripada aku. Kalau hal lain balas berdasarkan nilai yang telah ditetapkan. Faham? Ada dia punya syarat-syarat dah. Pahala ni okey sekian ni. Kan? Tapi bagi puasa no, tak ada. Suka hati Allah nak bagi macam mana. Subhanallah, hebatnya pahala puasa. Lepas tu kita kena mengambil manfaat sungguh-sungguh dalam Ramadan ni. Dan niat satu lagi iman ni, jagalah niat kita dalam puasa tersebut lah. Tujuan kita berpuasa, niatkan kerana Allah, supaya itu antara syarat utama. Syarat dia jaga niat dan jaga amalan kita lah. Baik, jadi ini secara ringkas mengingatkan kita, bagi semangat lah untuk puasa ni. Sebab itulah antara puasa ni fokus kita mencari apa? Antara perkara besar dalam puasa ni, tujuannya adalah kita buat amalan puasa sungguh-sungguh, kan? Pahala dia memang besar, memang dapat pahala besar. Tapi yang paling besar adalah kita nak keredaan Allah dengan apa? Allah ampunkan dosa. Itu paling besar. Sebab masuk syurga bukan sebab pahala, sebab keampunan. Cuba buka surah 3 133. Allah suruh kita segera. Ini ciri-ciri orang takwa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Betul tak? Segera kamu lari cari apa? Allah tak kata bersegeralah kamu buat kebaikan, buat amal soleh. Tak. Tujuan amal soleh bukan sebab apa? Sebab tu orang tak ada seorang pun boleh buat amal soleh dan dia kata saya dah banyak pahala. Tak. Tujuan amal soleh yang paling besar adalah dengan kebaikan supaya tutup apa? Keburukan kita. Tujuan kita buat baik supaya tutup dosa kita. Sebenarnya itu paling besar sekali. Sebenarnya kita tak akan pernah lepas pun daripada tak buat dosa. Tak pernah. Mata kita memang buat punya. Mulut kita, kan? Kecuali malaikat. Ada malaikat dicipta untuk sentiasa tasbih. Kita kadang-kadang apa? Cakap benda tak apa-apa juga, kan? Buang masa juga. Kita tak boleh setiap masa mulut kita subhanallah. Kita akan letih. Ketika letih tu ada apa manfaat? Tak ada faedah lah, kan? Lemahnya kita. Jadi ayat ni Allah kata tujuan kita sebenarnya apa? Buat baik tadi, nak tutup dosa yang banyak daripada kita sebenarnya. Dan sebab tu lepas saja Allah kata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ada cerita pasal apa lepas tu? Terus dapat syurga. Sebab apa? Syarat masuk syurga tak ada dosa. Selagi ada dosa kena bakar dulu. Kita tak nak yang tu. Kita harap mudahan di akhirat nanti dosa kita terus diampunkan Allah, kan? Walaupun segunung mana pun Allah ampunkan sebab kebaikan yang kita buat. Walaupun tak banyak mungkin, tapi rahmat Allah tu mendahului dia, menyebabkan apa? Dosa kita dihapuskan. Subhanallah. Itu kita nak. Kalau nak harap pahala kita banyak mana kita boleh buat? Tak dapat. Kan? Jadi ini masukkan. Sebab itulah ketika dalam satu hadis tu, ketika Aisyah pernah tanya Nabi, wahai Rasulullah, kalau aku diberi pengetahuan tentang Lailatul Qadar, malam ni Lailatul Qadar, aku diberi pengetahuan tentang ni, aku tahu ini, apakah yang paling baik aku nak baca? Tengok, para sahabat ni, lagi isteri Nabi, diorang ni cari benda yang terbaik di sisi Allah. Sebab itu shortcut dia, kan? Dia smart. Sahabat ni dia work smart. Dia bukan work hard. Work hard banyak-banyak tapi tak ada apa-apa. Dia work smart. Tengok Aisyah tanya, apa benda yang aku paling elok aku nak baca pada malam tersebut? Kalau aku tahulah ini, aku diberi ilmu lah, aku beritahu pengetahuan tentang okey, ini Lailatul Qadar, apa yang terbaik aku nak baca wahai Rasulullah? Tengok Aisyah tanya. Dia tahu Razi mesti jawab mesti terbaik punya. Apa dia kata? Ucapkanlah apa? Apa dia? Kan? Apa dia? Kita biasa kena baca ni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tengok. Itu ucapan terbaik pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa dia? Minta apa tu? Ya Allah, Engkau lah yang suka sangat nak mengampuni, memadamkan dosa orang hamba-Mu. Maka padamkanlah dosa-dosa. Afu ni maknanya apa? Afu ni maknanya al-mahwun. Afu maknanya mahwu.
iaitu padam. Allah padam dosa. Nampak? Tak ada lain pun. Nabi kata apa? Minta Allah padam dosa. Itu yang sepatutnya kita cari. Nabi kata pada Aisyah. Jadi kita usahalah Ramadan ni lagi dekat akhir Ramadan, jangan lagi sibuk untuk, kan? Sebab akhir ni baru ada buka apa? Apa nama dia tu? Bazar yang besar tu kan, yang asyik ada kemah khas tu kan. Kan? Arena apa? Macam-macam lah kan. Masa akhir ni 10 hari tu. Dalam 10 tu lah antara salah satu dia ada apa? Hari terbaik ni. Terbaik ni. Kan? Tapi itulah selalunya dia lose habis kat situ. Sebab dia dah ingat yang mana? Dia dah ingat raya. Sebab tu para sahabat dia sedih nak tinggal ni. Sebab apa? Dia bukan sedih sebab raya. Dia sedih sebab Ramadan nak tinggal dah ni. Bayangkan. Tapi kita pula, seronok pula dah. Kita tak rasa pun. Kita tak sabar nak raya. Jangan silap. Jangan fikir macam tu. Jadi demikianlah hari ini tazkirah kita lah tentang pentingnya kita jagalah kita lagi dekat dengan Ramadan ni untuk lebih memperbaiki lah. Mungkin ada kesilapan di awal ni, masih lagi sempat untuk kita baiki. Termasuklah saya yang bercakap demikian ni menginginkan untuk diri saya sendiri yang lebih muda ni, yang lebih kurang pengalaman, yang lebih kurang waraknya, lebih banyak dosanya. Dan itu saja untuk petang ni. Jazakumullah khairan kepada yang sudi hadir. Semoga Allah menerima amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum insyaallah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.